Arab. Mishtun sikat, masyitun tukang sikat laki-laki, masyitatun tukang sikat perempuan, masyitah tukang sikat perempuan. Tuan-tuan semua, dia ini masyitah ni orang yang punya hati yang kental. Hati kental, tuan-tuan semua. Kentalnya apa benda? Kuat. Perempuan tapi hati kental. Apa tuan-tuan semua? Bila dia sikat rambut anak Firaun tu, dia tengah sikat tu, dia tengah sikat, jatuh sikat dia. Bila dia jatuh, tuan-tuan semua, dia terlatah. Orang Arab pun ada latah juga, bukan kata orang Melayu je latah. Cuma orang Melayu lah paling hebat sekali dalam dunia bab latah, kan? Dia boleh latah sampai 20 minit. Tapi orang Arab ni dia latah, dia jatuh, bismillah, ta'isa Fir'aun. Jatuh tu dia latah gitu, latah yang baik. Tak apa tuan-tuan semua. Kalau kita subhanallah, okey. Tapi tak tahannya latahnya mencarut, tuan-tuan semua. Tak ramai hak latah subhanallah, astagfirullah, tak ramai. Jadi masyitah bila jatuh, dia kata bismillah, ta'isa Fir'aun. Bismillah, celakalah Fir'aun. Celaka Fir'aun pasal apa? Pasal Fir'aun ni kata dia Tuhan. Pasal tu lah masyitah kata begitu. Anak perempuan Firaun dengar gitu, engkau kata kat bapak aku gitu. Pasal apa? Pasal bapak engkau mengaku jadi Tuhan, kata dia. Lepas tu ada lagi ke Tuhan yang lain selain daripada bapak aku? Ya. Siapa? Allah, Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Kata dia, engkau ikut Musa, musuh pun aku. Dia pun tak apa masyitah. Dia report tu kat pak dia, tu report kat bapak dia. Pak, kalau orang Kedah cakap kan, pak, awak masyitah tu kan. Apa masyitah ni? Dia mengutuk bapak, bismillah, ta'isa Fir'aun, dia kata. Ya ke? Masyitah pun tuan-tuan semua dipanggil oleh Fir'aun, tanya, betul kan kau kata begini-gini? Ya betul. Maka Firaun pun marah, kumpul ahli keluarga dia, tuan-tuan semua. Suami dia pun kumpul. Firaun pun panaskan minyak panah dalam kawah, campak suami, campak anak hak besar, campak belakang, tuan-tuan. Tapi masyitah tetap dengan pendirian dia. Allah Tuhan aku. Tetap kuat, tetap yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lala sekali nak dicampur anak dia yang kecil sedang menyusu, tuan-tuan semua. Maka waktu itu tuan-tuan semua, masyitah rasa kesian orang perempuan dengan anak. Pasal itu memang sesuai orang perempuan ni melahirkan anak. Orang lelaki tak melahirkan anak, memang tak boleh. Kalau orang laki-laki lah melahirkan anak, 10 kali mengandung, 10 kali mati anak. Tengok malam kalau menangis tak, menangis, yang punya kucing pula bunyi macam mana budak bunyi kan, dia menangis, menangis tak. Orang lelaki relax dia, tenang, sabar, kuat dia. Yang bangun siapa? Orang perempuan apa? Ke tuan-tuan bangun? Tak, mungkin orang sini bangun kot. Bangunlah kalau dah suruh, bangunlah. Dah dipaksa-paksa bangun. Yang tak tidurnya orang perempuan. Jadi orang perempuan dengan anak ni memang cukup penuh emosi, tuan-tuan semua, kasih sayang. Maka bila nak dicampak anak dia, tuan-tuan, masyitah rasa dah rasa nak berubah dah. Maka anak dia bercakap, tuan-tuan semua. Anak dia kata, sabarlah mak, kerana ganjaran kita ni syurga. Maka tuan-tuan semua, dia pun terjun dalam tu dengan anak dia sekali. Akhirnya tuan-tuan semua, Allah Ta'ala bagi ganjaran pada masyitah, kubur dia berbau wangi. Salah satu perempuan yang hati dia kental. Bukan kata orang laki-laki je hati kental, orang perempuan pun ada. Hajar sama juga isteri Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim bawa Hajar pergi letak kat Mekah. Mekah waktu itu padang jarak, padang terkuku, tak ada apa, air tak ada, pokok tak ada busuk sikit tinggi. Busuk tu tempat Kaabah sekarang. Itu naik busuk sikit tinggi.
Jalan sampai situ. Nabi Ibrahim kata, Hajar, kau duduklah sini dengan anak kau Ismail. Hajar dengan Ismail bagi sebekah buah kurma, air sikit, duduk sini. Bila dah kata duduk sini, Nabi Ibrahim pun pusing belakang, undur balik ke Palestin. Terkejut Hajar, apa hal ni? Tiba-tiba letak sini terus pusing balik, tak ada cakap apa, duduk sini pun pusing balik. Hajar pun panggil Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tak peduli dah, balik. Ya Ibrahim, tak balik, tak pusing lah. Panggil lagi kali ketiga, wahai Ibrahim, tak peduli, dia terus balik ni. Lepas tu Hajar pun, lepas kali ketiga tu tak peduli. Hajar kata apa? Wahai Ibrahim, Allah Ta'ala kau suruh ni. Nabi Ibrahim pun berhenti sekejap, dia pusing ke belakang. Ya, Allah Ta'ala suruh aku letak engkau di sini. Kata Hajar apa tuan-tuan semua? Tuan-tuan agak Hajar kata apa? Tolonglah kau. Gitu ke? Tak tuan-tuan semua. Apa Hajar kata? Wahai Ibrahim, kalau Allah Ta'ala yang suruh aku duduk di sini dengan anak aku, tak apalah Ibrahim, baliklah. Allah Ta'ala tak akan persia-siakan aku. Allah Ta'ala akan jaga. Duduk dua beranak tuan-tuan semua. Nak takdir bahawasanya Mekah ni akan dibina di situ, Kaabah ada di situ tuan-tuan semua. Jadi perempuan semua, jangan risau. Kita semua akan hadapi macam-macam ujian dalam hidup ni. Suami mati apa, jangan risau, tak ada masalah. Allah Ta'ala ada tuan-tuan semua. Jangan takut. Kita orang perempuan, jangan rasa kita lemah. Ada contoh Masyitah. Contoh kedua ialah Hajar. Kemudian tuan-tuan semua, nak habis dah masa. Sikit lagi lama-lama mana boleh jamah tuan-tuan. Saya tak apa duduk atas kursi. Kursi pula sedap lembut tak? Yang tuan-tuan yang letih duduk atas kapet keras pula tu tak ada. Jadi tuan-tuan semua, yang seterusnya Nabi SAW dia jalan depan sikit, dia jumpa dengan orang duk hantuk kepala tuan-tuan semua. Hantuk kepala, pecah tangkuk balik, pecah tangkuk balik. Nabi tanya, ya Jibril, siapa ni? Kata Jibril, ni lah orang yang tinggal semayang, orang tak peduli semayang. Bila dia masuk waktu, dia tak semayang. Ni tuan-tuan semua, kita ni lah azab meninggalkan semayang. Ni zaman ni tuan-tuan semua, ramai orang tak semayang. Allah Rabbi tuan-tuan semua. Tuan-tuan pergi tengok hari Jumaat kat pasar raya, laki muka Melayu tak semayang. Tapi kita husnuzon lah, mungkin dia musafir. Tapi tuan-tuan semua, ramai yang tak semayang. Ada orang buat kajian, ramai orang tak semayang asar yang ramai sekali, dan subuh tuan-tuan semua pasal apa? Pasal pagi. Tapi ada ramai juga orang semayang. Biasanya pagi nak pergi kerja, alang-alang dah nak pergi, bangun mandi-mandi, semayanglah 2 rakaat, 2 je, kejap je kan. Ramai orang semayang. Tapi hari Minggu tak semayang pula. Hari Ahad dah cuti, tak kerja, tidur tidur tuan-tuan semua. Bini kejut, bang subuh Ahad tuan-tuan semua. Kalau Bilal bin Rabah, dia kena cucuk dengan besi panas, dia sebut Ahad. Ini kejut subuh, Ahad. Hari Ahad tak payah sembahyang subuh lah, cuti kan. Tu dia. Tapi ada juga yang banyak tinggal sembahyang asar tuan-tuan semua. Asar keluar pejabat 5:30, habis kerja 5:30 pukul 6, ambil anak, pusing balik ke rumah, sampai ke rumah dah dekat pukul 7. Penat, relax dulu. Penat. Hai. Tengok televisyen, tengok cerita Doraemon sekali dengan anak-anak. Anak tengok Doraemon, dia pun Doraemon juga. Anggu sampai masuk maghrib tak semayang asar. Pasal itu Allah Ta'ala sebut khusus semayang asar ni, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jaga semayang dan semayang al-wusta, semayang tengah. Semayang tengah ni ulama kata semayang asar. Pasal asar dekat tengah, subuh, zuhur,
asar, maghrib, isyak. Duduk kat tengah-tengah ni apa? Sembahyang subuh, sembahyang asar. Tu sembahyang tengah. Pasal tu Allah Taala sebut khusus. Lain Allah Taala kata hafizu 'alas salawati, jaga sembahyang, wassalatil wusta, dan sembahyang tengah. Pasal asar banyak orang tak sembahyang. Tu tuan-tuan semua, jaga, ajar anak-anak kita sembahyang. Jangan ajar puasa je. Puasa ramai ajar, kecil lagi dah ajar. 6 tahun suruh puasa dah. Puasa. Kawan tu budak tu Allah puasa 6 tahun. Dah pukul 5 nak makan, nak minum. Mau nak minum, jangan puasa tu. Mana? Kau nak masuk neraka kau? Mana masuk neraka lagi? Dia tak balik lagi. Ya tak? Tapi kita punya marah tak puasa, tuan-tuan semua. Bahkan kalaulah anak kita tu buka satu hari, kalau boleh nak hempuk muka kat dinding. Sebenarnya bukan apa, bukan dia nak suruh anak dia tu puasa sangat. Raya nanti dia nak berbangga kat orang. Ni tengok, ni dah puasa penuh dah ni. 6 tahun pun puasa penuh dah. Dia nak cerita kat orang. Apa tu semua? Dah tak larat, tak payahlah puasa tu. Semayang tu yang penting dulu. Semayang tu semua budak larat, kejap je. Ajar sejak umur 7 tahun lagi. Jangan nak ajar umur 17 dengan 7 beza tuan-tuan semua. Baru 17 baru nak start ajar tuan-tuan semua. Dia dah kerah dah, lidah pun dah kerah. Siratal ladzi, kita kata siratal labi. Dia tak boleh dah sebut dah. Kecil tu ajar tuan-tuan semua. Kemudian tuan-tuan semua, Nabi lalu jalan lagi, jalan adalah banyak yang Nabi jumpa, cuma sebagai akhiran lah. Kita ambil kisah yang kita nak kaitkan dengan kehidupan kita, tuan-tuan semua. Nabi jumpa dengan satu manusia yang angkat barang berat, tak larat diangkat lagi barang lain, tak larat diangkat lagi, tuan-tuan semua. Dia dah tak larat, angkat lagi. Maka Nabi tanya Jibril, ni apa ni? Siapa macam ni? Ni lah kata Nabi, kata Jibril, orang yang kerja dia cari jawatan. Dia tak larat dah nak pikul jawatan tu, dicari lagi jawatan lain. Dia tak larat, ambil lagi, tuan-tuan semua. Kalau kita tak mampu, tuan-tuan semua, jangan. Kalau mampu, sunat kita ambil. Bukan kata tak boleh ambil semua orang. Kalau tak boleh ambil, siapa nak pegang jawatan? Ustaz kata tak boleh pegang jawatan. Habis masjid ni tak ada nazir pula. Dah tak ada jawatan dah, semua tak boleh pegang. Habis kampung tak ada ketua kampung. Dah, kalau kita tak mampu, jangan. Kalau mampu tak apa. Tuan-tuan semua, ulama dulu-dulu, tuan-tuan semua, mereka lari daripada pegang jawatan. Pasal apa? Takut tak mampu. Di zaman dulu ada empat orang ulama. Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, Sufyan As-Sauri, Ibnu Abi Layla dengan Syurih. 4 orang, tuan-tuan semua, ulama besar zaman tu. Khalifah panggil, suruh jadi qadi, suruh jadi hakim, qadi. Empat ni tak nak berlaku, tuan-tuan. Takut tak boleh tanggung jawab, tak boleh pegang jawatan. Tak nak, dia kata tak nak. Akhirnya tuan-tuan semua dah tak nak berlaku. Khalifah hantar tentera pergi tangkap. Bukan tangkap pasal tak sembahyang, bukan tangkap pasal tak puasa. Ini tangkap pasal tak nak jawatan qadi. Tak nak, tuan-tuan semua. Akhirnya tangkap bawah ni, bawa pergi ke istana. Dalam perjalanan nak pergi ke istana, duduk dalam kenderaan tu, Abu Hanifah pun firasat dia tengok, dia kata kita ni 4 orang ni semua tak nak jawatan qadi. Jadi aku rasa engkau ni akan mengelak jawatan qadi, Sufyan. Engkau ni akan larikan diri. Firasat, dia buat firasat. Engkau Ibnu Abi Layla akan buat gila, aku akan buat helah. Yang kau Syurih, aku rasa engkau lah yang akan jadi qadi. Firasat dah. Firasat ulama ni betul. Macam orang tua dulu, dia kata firasat aku ni tak lama ni nak mati ni. Tengok mati sungguh orang sakit tu. Orang tua dia pandai, dia pergi pegang, rasa firasat ni 2-3 hari lagi nak mati ni. Kan tak? Betul. Tapi syarat dia jangan cakap ke orang yang nak mati tu depan tu.
Aku rasa kau ni besok mati tak? Patut besok mati terus dia, terkejut. Jadi tuan-tuan, firasat Abu Hanifah sampai ke istana. Tuan-tuan semua, belum masuk istana, sebelum menghadap khalifah, sebelum menghadap tuanku, Sufyan As-Sauri, dia minta nak pergi bilik air. Dia kata, gawal, bagi aku masuk bilik air tak? Dia bagi masuk. Masuk bilik air, tengok dalam bilik air ada lubang kecil. Dia pun masuk juga, telus lubang tu, lari dia. Pengawal tunggu tak ada, buka tak ada, lari dah. Lari pasal apa tuan-tuan semua? Tak nak jawatan qadi, bukan lari kena tangkap basah. Tu zaman tu. Yang kedua pula, bawalah 3 orang ni masuk ke depan hakim tuan-tuan semua. Hakim apa tadi? Depan khalifah. Tuanku tanya, khalifah ni raja lah. Tuanku tanya, Ibn Abi Layla, engkau jadi hakim lah, jadi qadi. Kau jadi qadi. Tuan-tuan, dah kau jadi qadi. Gila rupanya orang ni kata. Keluarlah, dia kata, orang gila mana boleh jadi qadi. Keluar, panggil Abu Hanifah. Abu Hanifah, engkau lah jadi qadi. Kata dia, tuanku, saya ni tak layak jadi qadi. Saya ni jahil, saya ni tak reti. Bila dengar gitu, tuanku marah. Abu Hanifah, kau ni penipu. Mana kau tak layak dalam Baghdad ni, dalam Iraq ni, kau lah yang paling alim sekali. Abu Hanifah pun bangun tu. Tuanku, oleh kerana tuanku kata saya ni penipu, maka saya tak boleh jadi qadi. Orang penipu mana boleh jadi qadi? Lepas dia balik. 3 lepas. Tinggal Syurih seorang. Syurih, kau lah jadi qadi. Tuanku saya begini, dia buat alasan juga lah, macam 3 orang yang lepas. Tak boleh dah, tinggal dia seorang, dia tak boleh nak lepas. Akhirnya dia jadi qadi. Betul firasat apa? Firasat Imam Abu Hanifah. Nak cerita apa? Ulama dulu tuan-tuan semua warak dah. Kalau dia tak mampu, kalau dia tak larat, dia tak nak, pasal dia bimbang, tak mampu nak pegang tuan-tuan semua, jawatan dan sebagainya tuan-tuan semua. Tetapi kalau kita mampu, sunatlah kita mengambil jawatan itu supaya tidak menjadi kucak-kacir masyarakat. Itu cerita tuan-tuan semua, cerita amanah ni. Jadi malam tu tuan-tuan semua, Nabi diperlihatkan orang tu diangkatkan barang yang berat ke atas belakang, dah tak larat, angkat lagi, tak larat, angkat lagi. Tuan-tuan semua, banyak. Jadi tuan-tuan semua, banyaklah benda yang Nabi SAW lihat. Sampailah Nabi SAW sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi semayang jadi imam. Jadi imam. Ini tuan-tuan semua saya nak bagi tahu. Nabi semayang, ramai-ramai Nabi-Nabi yang lain jadi imam. Nabi jadi makmum, Nabi jadi imam. Dalam ramai-ramai yang jadi makmum tu, Nabi-Nabi yang lain tu, ada seorang yang dia itu masih lagi dalam bentuk manusia. Yang lain sudah jadi alam arwah, roh, pasal dah mati belaka dah. Nabi Ibrahim, Nabi Adam semua. Ada seorang yang masih dalam bentuk manusia. Siapa tuan-tuan semua? Nabi Isa alaihissalam. Pasal Nabi Isa ni belum wafat lagi, belum meninggal. Maka tuan-tuan semua, oleh kerana Nabi Isa pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad di bumi ni, walaupun sekali dia jumpa, dan dia pernah mengikut Nabi Muhammad dan beriman dengan Nabi Muhammad, tuan-tuan semua, maka Nabi Isa tadi dianugerahkan kepada dia pangkat sahabat Nabi. Jadi kalau orang tanya kita dalam ramai-ramai Nabi, siapakah Nabi yang menjadi sahabat Nabi? Sahabat Nabi Muhammad SAW tu Nabi Isa alaihi salam. Yang lain taklah, tak jadi sahabat pasal mereka sudah meninggal. Dan saya nak ringkaskan cerita, naik ke atas, berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sebelum berjumpa dengan Allah Ta'ala, menerima fardu salat tadi, tuan-tuan semua,
Dia Nabi ni naik sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril tak boleh pergi dah sampai ke Mustawa. Sampai di sana tuan-tuan semua, Nabi SAW dia tengok ada seorang laki-laki duduk bawah cahaya arash. Ada seorang laki-laki tu, Jibril pun tak boleh lepas tempat tu. Tengok-tengok ada seorang laki-laki di sana. Nabi pun tanyalah, siapa ni, malaikat ke apa ke? Maka dijawab, ada seruan jawapan. Dia jawab apa? Ini seorang laki-laki yang dia buat 3 benda, tuan-tuan semua. Tuan-tuan buat 3 benda ni, biar mudah tuan-tuan semua kita dapat naik darjat tinggi. Pertama, lidah dia sentiasa basah zikrullah, sebut nama Allah, zikir. Biar banyak sikit. Hari ni tuan-tuan semua, kita dah dilalaikan dengan handphone, dengan iPad, iTab, dengan TV, dengan komputer, dengan macam-macam tuan-tuan semua. Biar kita ni biar banyak zikir, sebut nama Allah tuan-tuan semua. Yang kedua, orang ni tuan-tuan semua, dia ini sentiasa berulang alik ke masjid. Ulang alik, pergi balik ke masjid. Yang ketiga tuan-tuan semua, orang ini dia tak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan orang kutuk mak ayah dia. Maknanya dia jaga maruah mak ayah dia. Dia jaga, dia tak buat benda. Kalau dia buat jahat, orang kata tak padan dengan anak orang, mak dia dulu baik. Kan orang kutuk mak. Jadi dia tak buat benda yang menyebabkan orang kutuk mak ayah dia. Maknanya dia taat pada mak ayah dia. Dia buat 3 benda ni. Tuan-tuan semua, taatlah mak ayah kita. Anak-anak, adik-adik yang ada mak ayah, tuan-tuan semua jaga. Jaga mak ayah. Anak-anak, adik-adik, tuan-tuan yang ada mak ayah lagi, taat mak ayah tuan-tuan semua. Mak ayah kita ni punca syurga kita. Allah Ta'ala reda kita kerana bila mak ayah reda pada kita. Allah Ta'ala murka kita bila mak ayah murka pada kita. Sembahyanglah banyak mana pun, kalau mak ayah murka kat kita, tak suka kat kita, tuan-tuan semua, tak jadi ahli syurga. Mesti kena jaga hati mak ayah. Kita sayang pada mak ayah kita kerana dia mak ayah kita. Bukan sayang pada mak ayah kita kerana mak ayah kita banyak harta pusaka. Ada orang dia sayang kat mak bapak dia pasal mak bapak ada tanah banyak. Dia ulang balik tiap-tiap minggu balik kampung, balik tuan-tuan semua. Mak kata bagus betul lah. Dah dulu tak bagus macam ni. Tiap-tiap minggu balik ni. Tanah sekeping tu aku nak bagi kau ni lah, dia kata. Ni dah aku harap nak jaga aku tua esok-esok. Tukar, pergi pejabat tanah, tukar nama tanah. Lepas tukar, setahun sekali tak balik. Ada yang jenis gitu. Jenis taat ke mak ayah tuan-tuan semua pasal dunia. Jaga mak ayah. Dekat nak mati tuan-tuan semua, antara orang yang payah nak mengucap, payah nak sebut la ilaha illallah, pasal menderhaka pada mak ayah. Dia tak boleh nak sebut la ilaha illallah pasal apa? Derhaka ke mak ayah. Tuan-tuan semua, maka pada waktu itu tuan-tuan semua, payahlah kita nak masuk ke dalam syurga. Pasal apa? Tak dapat pertolongan dan syafaat daripada mak ayah kita tuan-tuan semua. Jadi kena jaga anak-anak yang ada mak ayah, taat pada mak ayah, cium tangan mak ayah, minta restu mak ayah. Doa yang mustajab, doa mak dan ayah kita, bukan doa ustaz. Doa mak ayah kita doa mustajab. Imam Bukhari, siapa tak kenal Imam Bukhari? Pada waktu kecil dia dilahirkan buta mata dia. Mak dia doa tiap-tiap malam, ya Allah, berilah penglihatan pada anakku, berilah penglihatan. Akhirnya tuan-tuan semua, Allah Ta'ala berikan mimpi kepada mak Imam Bukhari. Malam-malam dia jumpa pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, Allah Ta'ala dah kembalikan penglihatan anak kau dengan sebab doa kau. Maka tuan-tuan semua, doa mak ayah, doa yang mustajab. Jadi tuan-tuan semua, mudah-mudahan kita semua taat pada mak ayah kita. Jadi itulah ringkasan perjalanan Isra dan Mi'raj, beberapa pengajaran. Kalau saya nak sebut daripada awal sampai ke akhir, turun balik, sampai ke turun terima semayang balik, tuan-tuan semua, itu 4 hari. Jadi kena tuan-tuan masak kambing 4 hari lah. Jadi tuan-tuan semua,
Itu secara ringkasan. Jadi secara ringkasannya begitulah pengajaran yang kita dapat daripada Isra dan Mi'raj. Jadi tuan-tuan semua, apa yang saya sebut tadi biar tuan-tuan boleh amal. Jangan tuan-tuan dengar je balik duduk macam tu juga. Tak nak. Kita datang biar balik keluar pada pintu ni kita jadi orang yang lebih baik. Kalau kita keluar ni sama macam yang tadi kita datang, tak ada tuan-tuan semua. Tak ada guna tuan-tuan datang, tak ada manfaat sangat. Jadi sebelum saya tutup ni tuan-tuan semua, sebelum saya habiskan kuliah, eloklah tu lebih kurang sejam je. Dia kalau lebih pada sejam dia start nampak 3 muka. Mula-mula dia nampak muka ustaz. Ustaz ni lama je. Bila nak habis. Yang kedua dia tengok muka jam, lama juga Yang ketiga dia tengok tu muka pintu, dia nak keluar. Sebelum tuan-tuan keluar, elok saya berhentilah. Sebelum saya berhenti, betul-betul berhenti, ada kawan saya datang dengan saya ni tuan-tuan semua, ada buat sedikit jualan kat luar tu. Tuan-tuan nak beli. Pertama ada wakaf Al-Quran, satu bahagian RM5, satu Quran RM30. Tuan-tuan tak ada duit, satu bahagian. Dalam satu Quran tu ada 6 bahagian. Tuan-tuan ambil satu bahagian RM5. Tapi tak dapat sebiji Quran lah. Kalau satu Quran tu RM30, Quran ni akan dihantar ke mana-mana. Orang baca Quran tuan-tuan wakaf tu dapat pahala kat tuan-tuan semua. Sampai bila-bila selagi Quran tu tak hancur. Tu ada dekat luar. Yang kedua ada minyak wangi. Minyak ni perfume ni, minyak atar ni sama dengan minyak atar lain je, cuma bezanya minyak wangi ni telah didoakan oleh yang berbahagia tuan guru saya, Datuk Ismail Kamus. Jadi tuan-tuan semua, saya ni belajar dengan Ustaz Ismail Kamus. Tuan-tuan semua. Jadi ada di luar di sana, tuan-tuan boleh beli. Jadi kalau anak menangis ke boleh sapu. Kalau kita rasa tak tenteram ke ambil sapu. Ataupun ada jenis nak kena rasuk ke, sapu. Kalau suami pun boleh sapu kat suami. Isteri boleh sapu kat isteri, tak ada masalah, tak ada pantang apa. Dan ada juga susu kambing, ada kat luar sana juga susu kambing. Tuan-tuan, susu kambing ni juga yang dibuat oleh Datuk Ismail Kamus juga. Tuan-tuan boleh beli. Dia dalam bentuk paket tu dah. Masuk campur air panas, minum. Tuan-tuan semua, susu paling baik sekali susu kambing lah. Nabi minum susu kambing. Ni kita duk minum susu apa tak tahu lah. Susu soya tu, soya tak bagus. Susu kambing yang bagus. Pasal benda yang Nabi minum tu lah benda yang bagus. Dan ada lagi lah beberapa perkara lagi kat luar, tuan-tuan boleh dapatkan di luar, insyaAllah. Jadi sekadar ini dulu tuan-tuan semua untuk malam ni. Ampun dan maaf kalau saya ada silap dan salah, terguris perasaan tuan-tuan semua, ataupun kira tersentuh perasaan tuan-tuan semua. Jadi saya minta ampun dan maaf daripada tuan-tuan semua. Terima kasih tuan-tuan semua kerana atas tumpuan dan perhatian tuan-tuan semua pada ceramah ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita jumpa pada waktu dan lain masa nanti, insya-Allah. Kalau ada kesempatan lagi saya datang lagi, insya-Allah. Kalau tak ada lah kan, insya-Allah. Jadi wallahu alam, insya-Allah setakat ini dulu aku qouli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.